guys. Ada suara. Hai Man. Nur Hayati sihat? Aziz? Makan apa ini? Sempat makan? Ke tak sempat? Hai Aris. Cik Aris kita tunggu sekejap kawan-kawan lain kejap. Tengok siapa lagi belum masuk ni. Cik Adam. Okey, jom kita mulakan ya. Ada beberapa lagi orang tak masuk, tapi tak apalah, kita on dulu lah ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. So, semalam kita dah belajar mengenai paduan. Daya paduan. So, hari ni kita nak belajar pula mengenai leraian daya ataupun resolution of force. So, leraian daya ni adalah terbalik daripada daya paduan. Okey, kita ulang kaji balik. So, daya paduan macam mana yang kita belajar semalam? Kita ada dua daya pada bola. So, dua daya menarik dan dia akan menghasilkan daya paduan. Resultant force. Okey, leraian pula dia terbalik. Di mana kalau kita ada bola, kita tarik dia sengit dan dia ni satu daya lah. Okey. Dia punya force dia ada satu aja. Dengan force ni dia akan menghasilkan leraian kepada dua. Faham tak? Itulah namanya leraian, resolution of force. Ini paduan. Okey, boleh terima tak? Beza paduan dengan leraian. Okey ke? Jadi leraian ni adalah reverse kepada paduan. Okey, kalau okey juga nak teruskan? Ataupun ada yang tak faham lagi? Cik Nur Hayati kita okey ke? Boleh terima? Boleh ya? Jadi namanya adalah leraian ataupun resolution of force. Jadi kat sini secara ringkas dikata daya yang dileraikan. Daya satu je dileraikan kepada dua dalam arah berserenjang. Arah berserenjang lah. Maksudnya macam ni. So, ini Y. Ini dipanggil Fy. Daya Y. Ini namanya daya X. Diikut graf XY lah. Okey. Antara satu sama lain. Itulah namanya daya leraian. Tapi sebenarnya, walaupun dia leraian ke, walaupun dia paduan ke, dia punya calculation dia, pengiraannya sama je. Kalau ada beza pun sikit-sikit je. Itu pun konsep je beza dia. Okey, jadi secara kasarnya korang dah faham. Jadi kita tengoklah, ni nota dia. Tengok kalau kat sini guna explain balik. Kita ada satu daya yang asal, ni daya utama. Okey, the main force. Daripada daya utama ni kita akan menghasilkan leraian untuk X, leraian untuk Y. So kat sinilah nanti kita akan buat. Kita akan buat segitiga. Sama je lah yang kita buat semalam. Tak ada beza sangat pun. Dia tetap pakai sin, cos, tangent. Okey, ini pun sama. Okey, macam mana namanya leraian daya? Asalnya daya ni ditarik oleh orang ini. Ini yang daya utama kita ya. The main force. Daripada daya utama ni akan menghasilkan leraian ke atas, leraian ke kiri. Jadi yang inilah dipanggil sebagai X, ini sebagai Y. Jadi Fy, Fx, daya Y dan juga daya X. Okey guys, secara kasar dia macam tu lah ya. So apa lagi nak cakap? Okey, biasanya kita akan jadikan dia bentuk segitiga macam ni. Okey, segitiga ni ada dua jenis. Satu segitiga ni kita hasilkan daripada kita seret dekat permukaan lantai.
Satu lagi segitiga ni kita akan buat daripada benda yang tergantung. Tergantung ni ada force dia guys. So daripada tergantung ni kita nak convert kepada segitiga. Segitiga sama, cuma arah ni saja nanti cikgu nak tekankan sikit. Okey, untuk yang digantung arah ni beza sikit. Untuk dekat lantai arah dia beza sikit. So nanti cikgu ajar dulu lah ya. Cikgu ajar dulu baru kita buat comparison. Baru nampak sikit. Bezanya cuma anak panah je. Segitiga sama, pengiraan sama, cuma beza pada anak panah saja. Okey, jadi macam biasa ada sin, cos dan sebagainya. Okey, yang ini special sikit. Yang ini cikgu akan buat pada soalan. Benda ni adalah sesuatu kotak, kadang-kadang kasut, dia letak dalam keadaan sengit, condong. Slanted kan? Slanted macam tu, dia ada pengiraan. Yang ini cikgu akan buat special lah. Dah habis nanti cikgu akan tunjuk macam mana untuk kira sesuatu yang duduk dekat condong macam ni. Senang je, tak susah. Cuma kena ada teknik dia jugalah. Okey, ini special sikit. Okey, ni cikgu nak explain. Okey, tadi kita ada satu daya. Tadi kan, kita ada satu daya. Ni daya utama kita. The main force. Daya utama menghasilkan daya leraian. Okey? Yang tadi sampai situ je. Tapi yang ini, kita ada lagi geseran dia. Dia menarik. Dia menarik. Dia tarik geseran tu. Dia tarik. Yang utama punya ni ditarik juga. Jadi kat sini kita ada geseran dia. Pengiraan dia pun sama. Ya, cuma kita nak letak dia punya segitiga nanti. Okey, itu antara benda yang korang akan jumpa nanti. So, untuk lebih detail, cikgu rasa cikgu kena buat soalan lah supaya senang juga explain kepada soalan. Pengiraan dia sama guys. Pengiraan dia sama je. Cuma sekali imbas tengok macam pening kan. Tapi sama macam yang kita kira. Okey kalau ada soalan ni cikgu tunjuk nanti. Okey, ni pun sama macam tadi. So itu je untuk kita punya subtopik malam ni. Sebab dia hampir sama, jadi cikgu nak cepatkan supaya kita boleh bincang banyak soalan. Okey, dah ready ke ni? Ke ada apa-apa nak tanya? Adam okey Adam? Adam nak tanya apa-apa? Haziq? Anything else? Faham. Faham ya? Okey. Nanti kalau jumpa soalan baru kita bincang detail. Okey, so first thing first kita akan masuk soalan paper 1. Which soalan dia tanya, Rajah menunjukkan daya-daya. Meaning that kita ada banyak daya lah. So kat sini dia cakap keseimbangan. Okey, bila sebut keseimbangan terus kita ingat semalam yang pertama pegon, stationary. Satu lagi mesti kita ingat halaju mala, constant velocity. Constant velocity. Ya Allah. Constant velocity. Okey, nampak je seimbang, mesti pegon, mesti halaju mala. Okey, dan tidak wujudnya pecutan. Kalau ada pecutan dia tak seimbang lah. Okey, maksudnya kalau benda-benda yang tergantung, kan, kita gantung frame. Ini namanya seimbang, keseimbangan. Sebab dia pegon. Okey, kat sini kan kalau korang tengok, semua ni seimbang, kecuali satu je tak seimbang. Okey, manakah yang tak seimbang? Which one is not equilibrium? Azam kata A. Kenapa Azam? Kat mana awak nampak key dia? Dua anak panah yang sama. Betul, mempunyai arah anak panah yang sama. Ni dia punya resultant force dia 12 tambah 12 lah sebab arah yang sama kan. Nampak tak? Dia jadi 24. Dia tak kosong. Okey, keseimbangan daya ni, daya paduan dia wajib sifar guys. Kalau macam ni, daya paduan dia adalah 12 minus 12 dapat sifar. Kira seimbang lah tu. Okey, yang ini pun sama. Anak panah yang berbeza, 12 tolak 12 sifar. Okey, yang ini macam mana pula? Nampak tak ini sebenarnya adalah segi perpendicular.
Jadi apa yang kita perlu buat, ini kita letak dekat sini. Okey, mesti pening kan? Kita buat sikit. Okey, sebab dia kalau macam ni tergantung apa yang perlu kita buat. Kalau cikgu lah, cikgu akan ambil yang ke bawah dulu. Yang ke bawah ni biasanya adalah weight, iaitu berat. Okey, ambil ke bawah, letak kat sini. Okey. And then kita pilih mana-mana yang senang yang kita boleh buat. Contohnya ambil ni. Ambil biru, letak kat sini. Dan lepas tu ambil hijau, letak kat sini. Okey, untuk pengetahuan korang, benda yang tergantung, anak panahnya mesti satu hala. Nampak tak? Satu hala. Sama ada ikut jam atau lawan jam tak kisah, janji dia satu hala anak panah. Nampak tak? Dia macam circle kan? Boleh ke? Itu bezanya dengan yang atas lantai. Kalau atas lantai, dia tak boleh circle satu bulatan macam ni. Bulatan macam ni hanya untuk yang tergantung saja. Okey, nampak tak? Kat sini kan? Kat sini nampak tak? Ni sebenarnya adalah hypotenuse. Okey, ni 5. Ini adalah 12. Nampak tak? Jadi kita akan buat 12 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Kita akan dapat 13. Betul lah tu. Seimbang lah. Seimbang lah ni guys. Macam mana kalau nak tahu yang dia tak seimbang? Kalau tak seimbang, mesti ini nilai ni Dia tak tak sama. dapat nilai. Oh, nilai dia tak sama dengan... Okey. Sama ada kecil atau besar. Okey, faham saya. Boleh tak? Tak kisahlah sama ada ni tak sama ke, ini tak sama ke, salah satu tak sama, dia tak seimbang. Okey Adam, cikgu menjawab awak? Menjawab je kau. Alright, masih Adam. Jadi itu adalah seimbang. So yang tak seimbang sekarang ni yang ini. Kerana resultant force kita adalah lebih daripada sifar. Okey, itu soalan pertama. Kita best buat soalan ni, boleh bincang. Okey, number 2, Rajah menunjukkan suatu menunjukkan dengan betul hasil tambah daya. Hasil tambah daya 6 dengan daya 5. Okey, bila sebut hasil tambah daya ni, ini adalah daya paduan. Ada 2 daya ditambah 2 daya. Macam inilah kita buat semalam. Kita ada satu daya dan kita akan menghasilkan daya baru. Ini namanya satu daya. Itu maksudnya daya tambahan ya. Hasil tambahan daya. Ni, hasil tambahan daya. Okey, additional of force. Okey guys, awak rasa mana satu jawapan dia ni? B sir. Macam mana? B. Okey. Okey, kawan lain? Adakah B? Okey, B apanya? Okey. Satu kat sini kan, mencabarnya sebab dia tak cakap benda ni tergantung. Betul tak? Kalau yang ini, satu circle ni hanya untuk yang tergantung sahaja. Betul kan? Okey, boleh terima? Okey. Ini pun nampak tak? Ini satu circle juga ni, ni tak? Oh, ni tak? Ni tak. Ni bertentangan. Ni bukanlah. Okey. Tapi yang ini sebenarnya bukan benda yang tergantung. Kenapa bukan benda yang tergantung? Kenapa cikgu cakap bukan tergantung? Anak panah yang 6 Newton tu dekat atas. Ni kat atas guys. Sepatutnya ni kat bawah. Sebab dia adalah weight. Okey. Boleh faham ke? Boleh. Kalau macam ni semua, boleh pakai. Soalan ni pun tak berapa tepat. Patutnya kena buatlah. Menunjukkan suatu objek yang tergantung. Ataupun pada permukaan lantai. Jadi kadang-kadang soalan sendiri tu pun tak komplit. Kan? Kadang-kadang kita bacalah kat mana-mana soalan pun, soalan tu komplit. Dalam otak kita tertanya-tanya. Ni objek ni tergantung ke kat lantai ni? Jadi, bukan salah kita pun, salah soalan tu. Salahnya tak komplit. Patutnya soalan kena mention ni. Kat mana duduknya?
Jadi kat sini kalau ikutkan macam betul, tapi tengok sekali lagi, tak betul pula. Okey, mana lagi betul kau rasa? Jadi ni tak boleh ambil. Yang D. D, dongki. Anak panah dia ke bawah. Anak panah ke bawah. Okey, jom. Kita buat satu-satu ya. Boleh, supaya nampak sikit. Okey, ini lukisan ni tau. Sebelum kita lukis, sepatutnya macam mana? Okey, katalah kita ambil yang 4, yang apa tu, 90 darjah kan. Dia akan macam ni, satu macam ni. Betul kan? Okey. Jadi, apa yang perlu kita buat? First thing first, kita ambil ni. Kita ambil yang bawah tu letak. Okey, so yang merah tu maintain. Ni kita pindahkan ni. Faham tak? Okey ke? Boleh terima? Boleh. Sepatutnya ini lukisan ya. Ini lukisan segitiga yang kita buat lah. Tapi yang asal, ini yang asal. Okey. Faham ya? Ibrahim macam mana Ibrahim? Better sikit? Okey, kalau yang D? Yang D tak logik lah. Sebab kita buat, takkanlah bola kat tengah, kita tolak bola tu. Tak, macam tak kena lah pula kan. Okey Ibrahim, boleh ke? Boleh terima? Ibrahim tanya apa tak? Boleh ini misunderstanding. Kita dah faham. Cuma kadang-kadang kita terlalu cepat, kita terlupa yang asal ni. Jadi bukan salah kita lah sebenarnya. Misunderstanding. Orang kata careless sikit, campur tergelojoh. Gelojoh, bukan salah kita. Jadi bila explain, kita pun kata, alamak, salah lah pula. Macam tu kan. Jadi kalau macam tu, jangan frust sangat lah ya. Bukan kita tak pandai. Kita tergelojoh saja. Okey, next. Nombor 3. Okey, yang manakah berikut menunjukkan situasi daya tidak seimbang? Are not balanced. Are not balanced. Jom kita zoom lagi. Manakah yang tak seimbang? Satu layar kecil lah pula nak zoom out ni. Okey, yang A, sebuah lori bergerak dengan hal laju seragam. Seimbang tak? Seimbang. Ya, daya paduan kita sifar. Jadi ni bukan. Dia nak yang tak seimbang. Okey, B. Seimbang tak? Seimbang. Sebab apa? Sebab lukisan tu dia tak gerak. Sebab dia pegun, tak bergerak. Okey, tak gerak kan? Okey, seimbang. Okey, payung terjun? Tak seimbang. Macam mana? Sebab dia pergi ke bawah, dia tak naik atas. Daya dia bawa weight dia banyak daripada atas. Jadi tak seimbang? Okey. Okey, apa perkataan yang kat situ yang menunjukkan tak seimbang? Mesti ada perkataan. Memecut. Ni memecut. Ada pecutan automatik, kita punya daya paduan kita wujud. Daya paduan kita tidak sifar, ya. Jadi perkataan memecut tu. Jadi inilah yang tak seimbang. Okey. Alright. Tengok ini. Terapung di atas air, pegun lah ni. Jadi daya paduan dia sifar. Macam tu ideanya. Okay, next. Okey, nombor 4, objek yang manakah bergerak dengan pecutan? Pecutan paling besar. Highest acceleration. Okey guys. Highest acceleration. Manakah satu? Okey, Ibrahim, cuba Ibrahim. Rasanya mana? A kot sir. A 1 tambah 4. 1 tambah 4, 5. Ingat untuk atas permukaan, jisim ni tak mempengaruhi apa-apa ya. Jisim tu pengaruh jika dia tergantung. Boleh ingat lagi? Jika dia tergantung saja, baru dia boleh mempengaruhi sebagai berat. Okey? Tapi kalau dia mendatar, jisim ni tak mempengaruhi apa-apa,
Jadi kita cuma ambil force dia sahaja 5 Newton. Okey, boleh terima? Okey. So next. C 7 tolak 1 sama dengan 6. 9 tolak 4 sama dengan 5. 6 tambah 1 sama dengan 7. So, apa D lah kan? D jawapannya. Okey, jadi ingat kalau dia atas lantai, jisim ni tak mempengaruhi daya. Kecuali kalau dia mention kat sini ada geseran. Fraction ditulis katalah 1 Newton. Geseran ni baru kita tolak. Kalau tak sebut geseran, maksudnya 2 tu tak ada makna apa-apalah. Kecuali kalau nak cari pecutan nanti. Ni baru pakai kat sini. Okey guys, kita teruskan lagi. Okey, next. Seterusnya, kita nak buat, okey, ni tergantung. Okey, jom. Sebelum kita buat, kita belajar sikit. Okey, dia sebenarnya kita boleh pilih mana-mana tali pun boleh. Okey, T ni namanya adalah tension. Dalam bahasa Inggeris, namanya tension. Sebab itu dia wakili T. Tension. Sebenarnya dia force juga. Dia daya juga. Cuma kita panggil dia tension. Senanglah merujuk pada tali. Ini pun tension. Ataupun dalam bahasa Melayu namanya tegangan. Tegangan tali. Dekat bawah ni tension juga. Tapi disebabkan dia ke bawah, kita panggil dia weight. W. Kita panggil dia weight. Ataupun kita panggil dia berat. Jadi semua ni, dia tension ke, dia berat ke, semuanya sebenarnya force lah ni. Ni force. Semua daya. Cuma senang kita nak communicate, kita kata tension, automatik kita ingat tali. Bila sebut weight, automatik kita akan ingat berat dia ke bawah. Okey? So, cara nak buatnya, mula-mula cikgu suka ambil yang bawah. Okey, ambil yang bawah ni lukis panjang sikit tak apa. Tulis dia sebagai W. Tak kisahlah mana-mana pun tulis W. Okey, sekarang ni katalah cikgu nak ambil T2. Okey, T2 ni cikgu nak letak mana? Nak letak atas dia ke nak letak bawah dia? Bawah cikgu. Bawah. Kerana apa? Kerana anak panah dia macam sama kan? Bawah, betul? Jadi, automatik kita ambil yang ini. Ambil anak panah yang sama, letak kat sini. Nampak tak? Dia jadi satu circle. Okey, dia jadi satu circle macam tu. Kalau untuk benda tergantung lah. Begitu sahaja. Okey, jom kita check. Agak-agaknya nombor 5 ni mana jawapan dia? Okey, kita label. Lupa pula. Yang hijau ni T2. Alamak hijau. Yang hijau ni T2. Yang biru tu T1. Okey, jom tengok. Apa jawapannya? Tak ada guys, ada tak? C. C? Ya. C, betul. Okey. Jadi, better kita lukis dulu. Baru kita cari. Okey. Gambar gajah yang tergantung ni, nama dia adalah gambar rajah vektor. Nama dia. Nama benda ni, circle ni, namanya adalah gambar rajah vektor. Ataupun dalam bahasa Inggeris, namanya vector diagram. Jadi, kalau dia kata, nampak di gambar rajah tergantung, soalan tanya, kalau paper 2 lah, lukis gambar rajah vektor, kita janganlah tenganga pula. Maksudnya, gambar rajah macam ni lah. Namanya gambar rajah vektor. Ada arah. Ada arah, ya. Jadi, gambar rajah vektor biasanya memang satu arah sahaja. Okey, nombor 6. Daya-daya menunjukkan 3 daya 3, 4, 5 dalam keseimbangan. Keseimbangan maksudnya kita punya resultant force kita adalah C phi, ya. Okey guys.
Mana satu yang awak rasa betul ni? Ni tergantung guys. Kalau tergantung macam mana? Tergantung. Kalau tergantung macam mana? C kot je sir. Tergantung mesti naik atas satu. Kan? Betul tak? C mana? Betul. C. Lain tak? Lain. Ni tak logik. Bawah. Ini tak logik. So, C yang tepat sikit. Okay, ni kira actual lah. Ni kira gambar actual lah kan. Nak convert dia kepada segitiga, kita boleh convert. Jom kita convert je. Apa jadi? Kita convert je. So, katalah ambil ni. Okay, letak kat sini. Ni 3 Newton. Okay, lepas tu katalah ambil ni. Ke atas. Ni letak kat sini. Logik lah. Ini adalah kita punya hypotenuse. Kan? Dah. Tak percaya kita try buat. 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 punca kuasa. Mesti korang akan dapat 5 Kira seimbang. Oh, kenapa tak boleh? Nurul, mana tak boleh? Yang mana tak boleh? Yang mana? Yang B ke? Nurul? Yang B ke yang mana? Tak boleh. Tak perasan pula. Yang A. Yang A, bila kita gantung satu benda, anak panah ni. Anak panah ke atas sebab dia tertarik. Boleh Nurul? Tu yang pertama. Yang kedua, anak panahnya satu hala. Tak boleh. Tergantung macam tu. Untuk benda tergantung, contohnya macam kita gantung barang kan. Kita gantung apa ni. Yang tu ni. So, tensionnya mesti sini tarik. Ni berat. Nampak tak? Anak panahnya bertentangan macam tu. Boleh dulu Okey, cuma korang keliru nanti bila dia tergantung macam ni. Okey, kalau macam tadi, okey lagi. Ini korang faham. Senang nampak. Cuma kalau dia tergantung macam ni. Allah. Ada paku, dia gantung macam ni. Macam ni korang keliru sikit. Kenapa cikgu cakap keliru? Sebab tali atas tak ada. Kan, tali atas tak ada. Sebab dia gantung pada paku. Tapi sebenarnya, ni kat atas lah. Satu lagi mana satu lagi? Benda tergantung mesti ada 3. T1, T2. Apa yang tak ada guys? Apa yang tak ada? Weight. Yang tak ada weight. Jadi kat bawah tak ada ni. Weight ni kita boleh buat kat bawah. Kita boleh letak atas. Sebab apa? Sebab dia pegon kan. Tapi kita letak kat sini lah. Kita letak. Cuba kita lukis. Sama tak? Cuba kita lukis Okay, now kita ambil yang bawah tu. Letak kat sini. Okay, lepas tu ambil ni. Letak kat sini. Lepas tu ambil ni. Letak kat sini. Faham tak guys? Okay ke? Nurul okay Nuri? Nurul? Alia okay? Boleh? Biasanya keliru sebab gambar rajah ni nampak tak clear. Jadi tengok T1, T2 ada. W tak ada. Buat sendiri. Ni. Sebab dia kan berat. Mesti tarik ke bawah. Kita buat sendiri W tu. Okey. Ni popular. Apa lagi popular? Contoh yang macam ni dia buat tiang bendera. Dia buat tiang bendera pun popular juga. Lepas tu tiang tu diikat. Diikat macam ni. Okey. So bila diikat, katalah T1, T2. Okey, T1 tu anak panah ke atas ke bawah? Bendera tengah padang. Ke bawah kot. Ke atas. Kenapa ke bawah? Kenapa ke atas? Sebab bila angin tu bertiup, yang bergerak nanti ni yang tolak. Ni yang bergoyang-goyang ni. Faham tak? Kecuali kalau ada orang kat sini. Orang tu tarik tali ni. Barulah tak kat sini. Faham tak?
Okay, tapi memang tak ada lah. Dia akan bagi gambar bendera macam tu je. So kat sini T1 ada, T2 ada. Apa yang tak ada? Berat. Yang tak ada berat, berat bendera ni. Buat sendiri ke bawah. Jadi lebih kurang macam ni jugalah jadinya. Okey ke? Clear ke? Boleh terima? Yes, sebab nak panah ke bawah sebab bendera ni boleh gerak. Bila gerak, bendera ni yang bagi daya. Angin lah angin. Angin tolak tu jadi ujung ni yang bagi daya kepada tali tu. Boleh Okey, itu antara benda yang cikgu teringat lah. Kebanyakan soalan yang kita keliru. Sebab kita banyak nampak yang ini je. Okay, kita move lagi. Oh, dah habis dah. Okey, kita masuk bahagian A. Okey, Raja menunjukkan bola logam berjisim M. Okey, kalau nak senang korang keluarkan dia supaya senang nak cari. M dia sama dengan 0.4. Letaklah tepi. Digantung dengan suatu tali, bola logam itu berada dalam keseimbangan. Dah tahu dah. FP dia mesti kosong. Daya-daya tersebut. Maksudnya dia pegun lah ni. Tergantung kan? Dia pegun lah. Stationary. Okey, bila pegun, soalan pertama, apakah masuk keseimbangan daya, guys? Apa masuk keseimbangan daya? Siapa nak cuba? Cara jawapan paling mudah, daya paduan sifar. Ayat yang paling mudah. Okey. Resultant force is 0. Okey? Jadi ingat ni. Okey, jawapan satu markah. Okey, next. Seterusnya ditanya lagi pada Rajah 1.1. Inilah. Namakan daya-daya XY yang bertindak ke atas tali-tali tersebut. Okey, jom tengok. Okey, X ni ke atas, Y ni ke bawah. Y ni daya apa, guys? Berat. Y ni daya berat. W lah. So, ke atas adalah T, tension ataupun tegangan. Maka kita tulis X sebenarnya adalah T, Y sebenarnya W. Mentionlah sikit. T ni adalah tegangan tali ataupun kita buatlah tension of string. Ini pula adalah berat ataupun weight. Okey. Sebenarnya semua ni daya lah ni. Kita panggil je nama lain. Dia daya sebab unitnya pun Newton. Semua Newton adalah daya. Okey, now kita nak masuk yang berikut. Bola logam itu kemudian ditarik. Bola logam ditarik oleh suatu daya. Okeylah, ni tarik oleh suatu daya. F pada suatu sudut 30 darjah. Dari garis tegak seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1.2. 1.2 mana? Oh ni, Allah ke bawah. Okey. Sehingga bola itu berada keseimbangan 3 daya. Nampak tak? Keseimbangan 3 daya. Ni daya ni. Tengok dayanya kalau tergantung mesti dia bertentangan arah dia ya. Okey, dia bagi kat situ. So, apa yang perlu kita buat? Kita boleh start mana-mana. Nak start bawah dulu. Boleh, kiri boleh. Okey, cikgu lebih suka start kat sini. Sebab apa? Sebab ni sudut dia dah ada dah. Okey? Jadi cikgu start kat sini start kat sana. So, ambil ni, letak kat sini. Letak kat sini. Jadi cikgu dah dapat sudut dia.
So ambil ni, letaklah kat sini. Tada. Dah siap. Masukkan nilainya kalau ada, nilai tak ada. Biar macam tu. Labelkan dia. Yang ini adalah Y. Yang ini adalah F. Yang ini adalah X. Dah. Okey, komen guys kalau nak komen apa-apa. Ataupun nak tanya apa-apa sampai sini. Okey tak? Boleh follow tak sampai sini? Okey, kalau ada sudut, kita mula dengan sudut tu. Supaya kita tak keliru. Okey. Okey, tu je kot. Dia nak suruh lukis ke? Lukiskan daya segi. Okey, lukis. Lukis dan labelkannya, jangan lupa nak panah. Nak panah supaya kita buat kena nampak. Sama dekat ujung. Cikgu cadangkan dekat tengah. Sebab kadang-kadang kat ujung ni macam nampak tak nampak, tengah sikit. Macam tu supaya terus nampak. Lukis macam ni. Okey. Cantiklah sikit ya. Dah settle. Okey, seterusnya hitung magnitude. Magnitude nilai. Magnitude ni bahasa biasa kita nilai lah. Bahasa fizik namanya magnitude. Hitung magnitude daya tarikan. Calculate the magnitude of attraction force. Iaitu F. Ini F ni. Nak cari F ni guys. Okey. Dekat sini, apa maklumat yang ada guys? Ada maklumat berat tak? Ada maklumat F nak cari. Ada maklumat X ke? Apa yang ada? Cuba tengok atas. Kat atas ada tak? Sudut ada. Oh, ni. Kita ada maklumat berat. 0.4. So, dia berat pula. Jisim dia. kg. So, convert pada Newton. Darab dengan 9.81 darab. Cikgu pakai 10 lah ya. Cikgu pakai 10. Tapi korang nanti pakai 9.81 tau. Cikgu nak buat 10 sebab senang nak congak. Boleh guys Darab 10 jadi 40 Newton. Okey, jadi kat sini F kita dah ada. Komen guys, okey ke sampai sini? Boleh terima? Okey, sekarang nak cari F. F pula dah. Salah tulis. F nak cari. Yang ni Y. Sinilah. Okey. Okey, nak cari Y guys. Okey, korang decide sendiri. Bertentangan adalah O. Ini adalah H. Ini adalah A. Okey, cikgu bagi masa 1 minit. Cuba kira nilai F. Nak guna apa tu? Sin ke, soh ke, kah ke? Okey, dapat. Siapa dapat? Adam dapat, Adam? On the way. Haris? Ibrahim dapat? Okey, dah apa? Cikgu bagi masa lagi. Kira-kira. No problem. Pastikan korang boleh buat ya. Kira. Nurul belum lagi? Belum. Tak tu maksudnya apa? Tak siap ke? Tak boleh buat ke? Macam ni Nurul? On the way. Tak apa, cikgu bagi masa lagi guys. Kira betul-betul.
Korang pakai apa ni? Sin ke, tangent ke, cos? Pakai cos. Pakai cos tak dapat. Ibrahim, pakai cos tak dapat. Kenapa tak dapat? Sir, Ha, ni guna yang formula F sin theta macam tu ke? ha. Ada sudut kan? Bila sudut, kita kena pakai kah, so, toa. Okey, nak pakai mana? Sebenarnya apa kita nak? Kita nak F, ni kita nak. Info kat mana? Info dekat A. Nampak tak? Kita perlukan A dengan O. Ni tak nak. Jadi A dengan O apa? A dengan O adalah ni. Tangent. Okey, boleh ke? Kita pun terus buat. Tangent 30 sama dengan O bahagi A. Toa. Okey, O kita adalah F. O kita adalah F. A kita adalah Y. Which is 40. Okey, Nurul okey Nurul? Nak tanya apa tak Nurul? Ada apa yang tak faham tak? Nurul okey. Nanti dapatlah F dia berapa. Dah. Tekanlah calculator. Dapat apa? 2.309. Jangan lupa unitnya Newton. Okey, boleh guys itulah cikgu buat ni. Ini korang semua okey ke ni? Adjacent semua ni okey ke? Perlu juga explain ke tak payah? Adakah yang perlu explain? Kenapa tak ambilkan dulu kata? Kah. Kalau kah kita perlukan A dengan H. Sedangkan H tak ada maklumat. H tak ada maklumat. Maklumat pada A. Kita nak cari F. F ni O. Jadi hanya O dengan A lah terlibat. O dengan A lah. Okey. Sir, yang kat nota ni, kan ada yang dia kata Fx sama dengan S cos theta. Tak boleh guna tu. Sebab saya ingat nak kena guna tu, formula tu. Oh, tak semestinya. Tengok apa yang diberi. Okey, jom kita buat sekejap. Apa tu Aiman? Cikgu 2, 3 ke 3, 2, 3? 2, 3? 2, 3 dapat? Cikgu dapat 2, 3 lah. Saya dapat 23.09. Ya ke? Dapat. 23.09. Tengok check. On. Kita check dulu 40. Tangent 30. Dah 23 lah. Sorry. Alamak. Minta maaf. 23 je. 23.09. Itu kesilapan cikgu lah. Minta maaf banyak-banyak. Okey. Kita kembali pada soalan tadi Okey. Jom. Okey, untuk segitiga, cikgu ulang Untuk segitiga, kita ada dua rumus. Yang pertama, rumus teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras ni, kita hanya cari nilai dia je. Kalau 4, 3, kita cari sini 5. Okey, teorem Pythagoras, dia tidak melibatkan sudut. Tapi, kalau kita ada satu segitiga, tiba-tiba dia ada seketul sudut. Bila sudut je, terus kita kena pakai trigo. Sebab ada sudut. Okey, bila dapat trigo, first thing first, korang kena cari dulu O dengan A. Okey. H senang sebab H tu paling panjang. So, O dengan A bergantung kepada sudut. Sudut dekat sini tengok ni. Yang bertentangan dia, ini dipanggil O, opposite. Bertentangan. Yang ini sebelah. Dia adalah A lah. Faham tak? Okey, katakanlah kalau sudut dia macam ni pula. Okey. Inilah kita punya O. Ini kita punya A. H tetap sama sebab dia paling panjang.
Ini korang kena kuasai, especially dalam MAT memang akan guna nanti guys. Okey, macam mana? Adam sampai ni okey ke? Okey, sir. Okey, jom kita buat lagi. Supaya nak nampak, kita bagi satu figure. Okey, let's say sini kita ada 30. Okey, nak dapat, tiba-tiba dia bagi satu je, 4 je. 4 je. Okey, dia nak cari, katalah sini nak cari F. Kita pun dah, alamak 4 dengan F apa nak cari Kita kena decide dulu, mana O, mana H, mana A. So, dah sini dah tentulah H paling panjang. Ini kita punya bertentangan, opposite. Sini kita punya adjacent. Adjacent bertentangan. Cikgu dah biasa guna OH ni, tak nak guna bahasa Melayu. Macam pelik lah pula formula kita kan. Jadi, kita terus ingatlah Ka, Toa dengan So. Okey, dalam kes ni, kalau nak tengok, kita katalah nak cari F ni kan. F ni adalah H. Kita nak cari H. Yang ada H, 2 ni. Ni tak boleh pakai lah, tak ada H. Info kita kat mana? Info kita dekat O. Jadi ada H, ada O. Inilah. Ini tak nak. Sebab info tak ada, soalan pun tak nak. Okey. Macam tu. Jadi kita pakailah So. Pakailah sin. Sin 30. So, O bahagi H. O bahagi H. Dalam kes ni, 4 bahagi F. Okey. Katakanlah kalau dia nak cari dekat bawah pula. Kajilah kita buat Tiba-tiba dia nak X kat sini. Cari inilah X. Contoh kan. Kalau X tengok apa yang kita boleh pakai. Kita ada apa sekarang? Kita ada O maklumat. Kita ada A. Jadi terpaksalah pakai Toa. Gunalah tangent. Jadi benda ni berubah-ubah mengikut keadaan. Tangent Toa. O dengan A. Jadi Toa ni 4 kat atas. X kat bawah. Macam tu. Okey, ada siapa-siapa lagi keliru tak? Ni kena, yang ini kena betul-betul mahir lah sebab kita guna juga benda ni. Toa. Kita guna juga benda ni dalam MAT. MAT guna trigo dan juga guna teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras ni ingat tak ada sudut. Tapi trigo ada sudut. Kita perlukan seketul sudut dan seketul figure. Seketul figure, seketul sudut, kita dah settle masalah kita. Tapi untuk yang case yang kita pakai hari ni, banyak kita pakai yang ada sudut. Jadi terpaksalah kita pakai trigo. Kadang-kadang je lah pakai teorem Pythagoras. Okey, better sikit. Jadi yang kita belajar ni bukan untuk fizik saja. Banyak kita guna ni dalam MAT nanti. Ya guys. Okey, so boleh ni sebab itulah cikgu pakai Toa. Kerana itu yang kita perlukan. Okey, Aiman macam mana Aiman? Aiman tanya soalan je. Tanya jawapan. Okey. Cikgu move lagi Guys, okey, boleh. Dapat diteruskan. Okey hitungkan magnitude dah. Kita dapat F equal to 23.09. Okey. Newton. Okey, next. Seterusnya. Okey, now kita ada bendera. Kita ada bendera. Baru cakap tadi ada bendera. So, terus kita buat anak panah dia. Panah atas dan juga bawah. Okey? Okey, dan bawah. Okey, next. Seterusnya. Siap-siap lah senang sikit. Menunjukkan sebatang bendera, jisim dia 20. Jadi, kita punya M adalah 20 kg dia bagi. Tulislah kat tepi tu supaya nampak. Tu je kot Okay, anak panah dia lukis. Soalan pertama. Pada rajah, tanda dan namakan dua daya yang bertindak. Tanda dan namakan. Dengan M dan M. Dia nak 2. Kita ada 3. Boleh je kita tanda sini. Boleh. Sini pun boleh nak tanda 2. Sebab dia nak 2, kita ada 3. Mana-mana je. Cikgu ambil yang bawah ni lah ya. Dah.
Selesai. Okey. Ikut arahan dia. Dia suruh tanda dengan huruf M, N. Mana-mana je tak kisah. Okey. Macam tu. Yang ni nampak sikit lah ya. Okey, dah. Soalan yang ke B. Hitungkan magnitud bagi kedua-dua daya M dan N. Okey. Kita ambil daya M dulu. Okey, agak-agaknya daya M ni adalah kita punya berat tau. Ke bawah. So, berapa berat dia? Anggaplah graviti sebagai 10. Berapa berat dia? 20 kan berat kan? Jadi 20 darab dengan 10. Okey, sepatutnya darab dengan 9.81 guys. Cuma cikgu nak senang congak, cikgu darab 10 je. Jadi dapat 200 lah. Dah. Kira kat sini. Kira kat sini. 20 darab dengan 10 dapat 200 Newton. Okey, N pula. N ni memerlukan sin, tangent dan cos. Okey, sebab N ni saya ingat kan. Jadi cuba kita keluarkan dulu guys. Keluarkan segitiganya dulu. Okey, mulakan. Mulakan. Sudut kat sini ni. Sudut kat sini nampak tak? Kita mulakan dengan sudut dulu. Senang. Okey, mulakan. Cuba bagi masa 2 minit boleh? Kita nak cari nilai N tu. Okey, mula sekarang guys Okey, siapa dah dapat? Ada masalah ke? Nahayati dapat 230.94. Betul? Syed Hayati kita betul. Tahniah. Siapa dapat sama macam tu? Yati pakai apa Yati? Pakai sin ke, tangent ke, cos? Share sikit. Sin. Ahmad pun sama juga. Azam sama dapat 230. Okey, jom. Cikgu lukis dulu ya. Alright, dapat sama. Cikgu. Gambar raja dia kan. Tak boleh sekali-sekali buat ke? Boleh kena buat lah. Gambar raja kena buat. Ni, letak kat sini. Okey. Lepas tu macam mana? Ni, kita letak kat sini. Tapi sebenarnya, kita boleh pakai dua je. Tak buat pun tak apa. Kita pakai sini je. Senang. Buat kat sini terus. Pakai segitiga ni je. So, yang sini kita dah ada apa ni? Sini kita dah ada 200 Sini kita nak cari kan? Sudut kita 60. Okey, cuba try. So, nak pakai apa sin source tadi Yang ini adalah O. Yang ini adalah H. Yang ini adalah A. Nampaknya H dengan O. Betul lah. So, sin. A tak ada info apa-apa. So, kita akan pakai sin. 60 equal to so. O bahagi H.
Jadi N sama dengan 200 divided dengan sin 60. So dapat 230.94. Darjah 31 menunjukkan Aiman. Oh, ya ke Aiman? Okey Aiman. Masih Aiman ada hari ni. Okey, 31 menunjukkan dua orang budak lelaki sedang menolak sebuah kotak. Dia tolak sebuah kotak. Okey, macam tu. Okey, nilai dia tak bagi nilai dia tak bagi. Okey, selepas beberapa ketika, kotak itu masih berada dalam keadaan pegun. Okey, key dia pegun, maksudnya daya paduan dia adalah sifar lah. Okey, kapal terbang pula. Kapal terbang bergerak ke hadapan dengan hal laju seragam. Apa maksudnya? Pun sifar juga. Sebab kat situ ada hal laju seragam. Okey, sampai sini macam mana? Boleh faham kan soalannya? Okey, next. Jadi ingat kalau seragam depan dan belakang ni sama, ini pun sama ni. Nilainya sama. Kalau sini 10, sini 10 juga. Sebab tak bergerak. Okey, now. Soalan ditanya adalah berdasarkan situasi Rajah 3132, nyatakan sama ada magnitude dan arah bagi F1, F2, F3, F4. Okey, F1, F2. Jom tengok. Okey. F1, F2, adakah magnitude dia sama? Sama. Okey, magnitude dia sama. Arah dia sama tak? Tak. Arah tak sama. Okey, jadi kita tulis kat sini. Magnitude untuk F1, F2 adalah sama. Kita boleh buat F1 sama dengan F2. Magnitude. Tapi arah dia tak sama. Arah tak sama. Kita boleh buat macam ni ya. Dah. Ataupun dalam bentuk ayat. F1 berlawanan dengan F2. F1 again F2. Macam ni boleh, macam ni pun boleh. Okey, tengok yang kapal terbang pula ya. Okey, kapal terbang, magnitude dia sama tak? Sama. Magnitude sama. Jadi F3 sama dengan F4. Okey, manakala Arah dia tak arah sama. dia tak sama juga. Begitulah. Okey? So, boleh cikgu teruskan? Nak tanya apa lagi tak? Okey, kita move lagi Okey, berapakah daya bersih? Maksudnya resultant force kita lah. Daya bersih kita adalah FP. Berapa FP kita? Kosong. Kosong. Ya, kosong. Jadi kita tulislah F sama dengan sifar. FP equal to sifar Newton pun boleh. Kita nak tulis sifar pun boleh. Nak tulis zero pun boleh. Jangan tulis kosong sudah. Kosong tu bahasa kita biasa boleh lah. Dalam tulisan, tulis sifar. Okey, next. B. Tiba-tiba dia kata kapal terbang ini mempunyai F3 lebih besar. Tiba-tiba F3 lagi besar. Mana F3 ni? F3 lebih besar daripada yang kat sini. F3 ni lebih besar daripada F4. Apa jadi? Kapal terbang mengalami pecutan. Yes, kapal terbang mengalami acceleration. Maksudnya kat sini kita punya daya paduan bukan lagi sifar. Jadi dia mengalami acceleration, iaitu pecutan. Okey. Bagus. Mengalami pecutan. Soalannya, terangkan pergerakan ini. Tulislah kapal terbang mengalami pecutan. Kapal terbang mengalami pecutan. Macam tu je. Airplane experience acceleration.
Tada, dah siap. Yang penting lah. Okey, bagus. Nampaknya korang konsep dah faham dah. Okey, apa lagi? Terangkan. Kenapa kita rasa pecutan ni, apa sebabnya kalau ada pecutan? Satu markah je kot. Satu poin je. Okey, Adam, cuba Adam. Sekejap Boleh, no problem. Dia mempunyai daya paduan. Daya paduan. Tak lengkap lagi. Daya Oh, paduan apa tak tu? Okey, aku jawab dah ya. Daya paduan. Daya paduan kita dah pakai tadi. Kita pakai perkataan lain. Perkataan lain bagi daya paduan adalah daya bersih. Okey. Daya bersih. Daya paduan lah juga daya bersih ni. Okey je. Resultant force. Daya bersih dengan daya paduan sama lah. Daya bersih ataupun daya paduan tidak wujud. Nak kata sifar kat atas dah ada. Tidak wujud. Not exist. Okey. Boleh daya paduan tak wujud pula. Daya paduan wujud. Sebab tu ada pecutan. Daya paduan wujud. Exist. Okey, ataupun kita boleh buat daya paduan. Apa ni? Daya paduan tidak sifar. Pun boleh. Melebihi sifar. Melebihi sifar Boleh? pun boleh. Dia tak semestinya melebihi Okey. sifar. Kalau negatif boleh. Sebab dia ikut soalan juga. Betul. Itu soalan juga. Bagus. Tidak wujud ya. Daya paduan bersih tak wujud. Maksudnya daya kosong tu tak wujud lah. Okey. Nak tanya apa lagi tak guys? Faham ya? Okey. Ni gambar tergantung ni. Yang cerita tadi. Gambar tergantung. Okey. So, gambar tergantung. Kat sini kita baca sikit. Rajah 4142 menunjukkan dua cermin yang serupa digantung pada dinding menggunakan tali yang panjang. Okey, tali yang panjang. So kita lukis daya dulu. Kita ada dua daya. Satu lagi daya mana? Ke bawah. Okey, ini adalah W. Okey, boleh. So far so good. Boleh terima kan? Okey. Now, soalan apa sekarang? Kedua-dua cermin itu berada dalam keadaan keseimbangan. Maksudnya berada dalam keseimbangan, F paduan kita adalah sifar. Jisim bagi start cermin itu ialah 2 kg. So 2 kg, 2 kg. Kita buat dia punya daya tu lah ya. 2 kg bersamaan dengan 20 Newton. Newton. Cikgu pakai 10 lah, senang nak kira. 20 Newton. Buat siap-siap. Lagi. Apakah masuk keseimbangan? Tadi dah buat dah. Daya bersih sifar. Daya bersih sifar. Okey, betul. Daya bersih sifar. Apakah masuk keadaan keseimbangan. Keadaan keseimbangan lah Adam dia nak. Okey, kalau keadaan keseimbangan kita boleh bercakap daya paduan. Okey, daya paduan yang bertindak ke atas objek.
Itu saja. Sebab dia nak keadaan keseimbangan. Okey. Daya paduan yang bertindak ke atas objek. Resultant force acting on the object. Okey dah. Kita tambah lagi. Adalah sifar. Is zero. Okey. Okey, kalau sebut keseimbangan daya barulah sifar lah. Ya. Tapi sebut keadaan keseimbangan kita buat ayat sikit sebab disebut keadaan keseimbangan ya. Okey, B. Berapakah berat mana-mana satu cermin? Dia nak berat. 2 darab 10. 20 Newton. Okey, next. Pada ruang di bawah, lukiskan segitiga seimbang bagi daya tersebut. Okey, lukis. Macam tadi kita buat. Cuba korang lukis. Okey, kita mulakan dengan ini dulu. Tapi sebenarnya hampir sama je ni. Tapi tak apa. Kat sini cikgu tengok lukis. Cikgu nak tengok sudutnya ni. Macam mana korang buat. Okey, mulakan guys. Lepas tu kita dekat sini T1 dan kat sini T1. Okey, apakah sudut dia? Apa sudut kat atas? Sudut kat sini, kat sini. Kita ambil sudut sini senang. Apa sini guys? Okey, sebelum kita buat, kita cerita sikit supaya kita nampak konsep dia. Jadi satu segitiga kita belajar 180 kan. Jadi 60 atas ni berapa? 60 juga. Okey. Jadi secara kasarnya bila kita buat tengah-tengah ni, dia separuh je ni. Faham tak guys? Ini kalau ikut 2 kali ganda lah. Okey ke macam ni? Okey. Okey, nak tanya apa tak sampai sini? Boleh terima? Kalau nak nampak konsep dia, nak nampak konsep dia tu. Tapi kalau korang hafal senang je, 60 tambah 60, 120. Boleh juga. Cuma nak nampak lebih clear. Kenapa 120 ya? Kita potong 2 kan nampak. Okey, ni pula kita buat. Yang ini 45, 90. Jadi kat sini berapa? 90 juga. Okey, 90 potong 2. Akan jadi 45 lah sini kan. Potong 2 kot. Okey. Jadi sini akan jadi 90. Okey, boleh? Kopi ni letaklah kat bawah. Okay, next. Dah ya guys, boleh letak kat sini lah. Apa yang korang lukis tadi Sini apa ni? 120. Sini 30. 30. Dan juga lupa anak panah dia. Sir, Ya. ukuran darjah tu pun nak kena tepat juga ke? Ya, kena tepat. Tapi tak, ni sketch. Kalau lukis gambar darjah tak payah tepat. Kita
Kita sketch je lah. Oh, okey. Kecuali kalau diminta menggunakan segitiga ke, lukisan segitiga, lagi lukisan 4 segi selari ke, yang tu baru kena pakai pembaris. Okey. Pakai pembaris dan juga pakai sudut. Okey, ini bersama kan buat dah okey, dah settle. Okey, soalan seterusnya dia kata apa ni? T1, T2 masing-masing ialah daya tegangan tali bertindak ke atas cermin dalam rajah. Pada ruang di bawah lukis. Yang ni kena lukis. Adam nampak tak ni? Lukis berskala segitiga. Yang ni kena lukis pakai yang actual. Yang atas tadi lukis macam biasa. Yang ini kena pakai pembaris. Pembaris dan juga kompasus lah. Protector tu. Kena pakai. Dan kita kena buat nisbah dia. Contoh ya. Contoh. Cikgu ada pembaris. Contoh dia macam ni. Ni contoh aja tapi korang kena buat sendiri kat soalan ni. Dia beritahu siap-siap ni. 1 cm sama dengan 2 Newton. Jadi kalau kat sini kan, kita buat tadi 200 Newton. Berat dia. So berapa cm? 10 cm. 10 cm. Macam tu lah maksudnya. Ambil pembaris, letak, cari 10 cm. Dah, kita stop. Contoh ni tak muat ni guys. Jadi ni mewakili 200 Newton. Kan? Tulis kat bawah ni 10 cm. Faham ke? Boleh lepas tu cari kompasus. Tengok berapa kali ikut tadi? 30 kan? Okey, kita ambil pembaris. Kita cari kompasus dia. Buat 30. Ni tak boleh pakai ni. Kompasus ni. Ni boleh pakai kat sini. 30. Okey, kita pun garis. Tengoklah berapa cm nanti. Okey ke? Selebih dia korang buat sendirilah. Okey, macam mana? Boleh? Adam okey, Adam? Okey, sir. Okey, ni jangan lupa nanti tulis 5.8 apa ni Newton tadi? 5.8 cm. Mewakili ada kat tadi kira? Tak ada ya? Biarlah tak ada. Kalau tak ada tak payahlah buat. Cari yang ada je lah. Yang ni kena ukur sendirilah. Yang ini kita kena ukur sendiri. Sebab dia tak bagi, jadi kita ukur baru kita letak berapa nilai dia. Kita guna pembaris. Okey, maksudnya kena cari ni. Sebab dia minta T1 dengan T2. Diukur dengan pembaris berapa panjang. Darab lah. Let's say lah kita ukur kat sini kan. Kita ukur. Let's say lah kita ukur sampai sini. Kita dapat 5.8 cm. Kita darab lah. 5.8 darab 2. Dapatlah Newton dia. 5.8 darab 2. Jadi kita pakai pembaris untuk cari nilai sebenar. Okey, jadi ni lambat lah. Sebab tu cikgu tak recommend. Kalau nak kira untuk paper 1 nak pakai ni. Sebab lecehnya nak pakai. Ialah actual figure. Kena pakai ratio lagi. Macam lambat. Okey guys, boleh ke? Boleh aja kan? Okey, gua rasa dah cukup kot untuk bab ni. Semalam esok kita masuk keseimbangan daya. Cuma kita ada masa sikit guys. Cikgu nak bincang yang semalam sikit. Soalan semalam ada yang kita tinggal kan. Ni tak payah tulis. Cikgu nak bincang secara verbal je. Pasal application. Ni. Kita bincang secara verbal sahaja. Okey, ni duduk pada paper 2. So, dia adalah sebanyak 10 markah. Jadi, soalan ni akan ada 2. Satu kat section B, satu kat section C. Kalau tanya pendapat cikgu, dapat kertas 2, korang terus cari soalan ni. Sebab nak dapat markah penuh tu sangat senang. Kan? Sangat senang. Dan jawapannya hendaklah kita letak dalam jadual macam ni. Pernah buat kan? Ke ada yang tak pernah buat lagi? Kalau dah pernah buat, cikgu tak nak explain lebih-lebih lah. Kita cerita pasal penerangan je. Penerangan ni. Nak pilih mana kan? Boleh kan guys? Okey, kat sini dia cerita pasal seorang penunggang pelumba basikal merentas desa diadakan di Europe. Sejuk lah ni. Menunjukkan ciri-ciri 4 jenis tayar PQRS dipilih oleh pengarah teknikal. Jadi kita kena decide
Tayar manakah yang kita nak pilih? Okey, cuba korang baca sekali imbas. Agak-agaknya tayar mana yang kita nak pilih? Bayangkan pelumba basikal macam mana dia pakai, suit dia macam mana. Pada pendapat awak, tayar manakah yang kita nak pilih? Dah, ada? Tak ada idea? Okey, tengok density. Kalau nak senang cerita, ingat density, ingat berat lah senang cerita. Lagi tinggi density, lagi berat. Tapi dia bukan berat. Tapi nak senang ingat, nak senang faham. Tengok density, kalau dia tinggi nilainya berat. Contohnya density tinggi. Berat ni. Tapi dia bukan berat Cuma nak senang faham. Nak senang orang kata tip-tip. Okey, kalau nampak density, ketumpatan, kalau tinggi ni berat. Adakah kita nak tayar yang berat? Tak nak lah, susah nak angkat kot. Kan? Kita nak yang ringan. Jadi ni tak nak pilih. Automatic P tak pilih lah. Sederhana. Ni dah ada rendah, kita pakai rendah je lah. Tak apalah, sederhana tu kita hold dulu. Kan boleh pakai line kan? Kita ambil dua ni. Faham tak? Lebar tayar. Kita nak lebar macam mana? Nak 30 ke nak kecil lagi? Yang kecil. Yang kecil, betul. Okey. Yang kecil. Lagi tu nak dapatkan rintangan angin pun senang. Dah, nampak tak? Sekarang nak dapat R. Nak dapat R senang. Dapat R bolehlah kita buat decision. Okey, lagi kita cerita pasal ketumpatan dulu. Jadi kenapa kita pilih ketumpatan rendah guys? Sebab apa? Reason kenapa? Tak tahu je. Okey, cara nak tulis dia, kita ambil ni, kita ambil tajuk, masuk kat sini. Ni, ciri-ciri adalah ketumpatan. Ambil tajuk dulu tau. Density tulis. Ketumpatan. Okey, bila kita tulis ketumpatan, kita tak ada markah lagi. Tulis ketumpatan rendah. Baru dapat satu markah. Nampak tak ni? Ketumpatan rendah. Satu markah dapat. And then kita bagi reason. Cikgu dah cakap tadi, kalau ketumpatan ingat berat. Jadi kalau ketumpatannya rendah, jadi dia ringan. Bila ringan, mudahlah nak angkat. Faham tak? Basikal lebih ringan tulis. Lebih ringan. Mudah nak dibawa ke mana-mana. Senang nak kayuh. Satu markah lagi. 2 markah. Jadi satu kolom ni korang kena dapat 2 markah. Okey, faham tak? Okey, dapat 2 markah. Jadi 2, 4, 6, 8, 10. Tak sampai 10 minit guys, korang dapat 10 markah. Dan ada 2 soalan macam ni, section B, section C. So, cari soalan macam ni dulu. Okey? Okey. Lagi? Lebar tayar. Kecil lah. Kita buat. Ambil tajuk dulu. Lebar tayar. Thickness of tayar. Tulis lebar tayar. Kecil. Baru dapat satu markah. Kenapa kecil? Mengurangkan rintangan. Daya geseran. Betul. Mengurangkan geseran dengan angin ke, rintangan dengan angin ke. Betul lah tu. Bagus, Adam. Mengurangkan rintangan. Contoh lah. Dan apa-apa jawapan yang sesuai, dia terima je. Okey lagi. Kadar kerapuhan. Kerapuhan kita nak tinggi ke rendah? Kita nak rapuh ke kadar kerapuhan rendah lah supaya tak mudah rapuh. Ambil tajuk dulu. Tajuknya kadar kerapuhan. Tulis kadar kerapuhan
Kadar kerapuhan tak ada markah lagi. Rendah baru ada markah. Supaya tidak mudah pecah. Tidak mudah pecah. Dapat 2 markah lagi. Senang je. Lagi kat sini, apa ni? Kadar pengembangan. Pengembangan tayar. Kita nak rendah lah supaya dia taklah kembang sangat. Supaya saiz tayar tu tak berubah-ubah. Okey. Supaya saiz tayar tu tak berubah-ubah. Dan apa-apa jawapan yang sesuai lah. Saiz tayar dikekalkan. Dikekalkan, contoh. Lepas tu dah kita buat kesimpulan. Apa kesimpulan dia? Tayar art dipilih. Tayar art dipilih 1 markah. Ini 1 markah. 1 markah lagi mana? Salin balik ciri-ciri ni. Kerana, tulis kerana mempunyai ketumpatan yang rendah, tekanan yang kecil, kerapuhan yang rendah. Tulis balik. Korang dapat 1 markah lagi. 10 markah guys. Senang je. Sebab tu cikgu cadangkan paper 2 dapat je terus cari soalan ni. Tak sampai 10 minit, korang dapat 10 markah. Cari yang C pula 10 minit lagi, dah dapat 20 markah. Barulah buat soalan lain. Okey, itu namanya strategi. Okey ke? Boleh sebut sedikit? Tak payah salin tak apa. Korang dengar je cikgu cakap. Dapat idea. Dengar je. Ni menarik guys. Ni menarik. Apa ni? Bagaimana untuk mengurangkan rintangan? Okey, macam mana pelumba ni nak buat supaya dia boleh mengurangkan rintangan? Selain daripada tayar tadi, apa lagi dia boleh buat? Korang nampak tak kadang-kadang dia pakai topi tu? Reka bentuk topi tu namanya apa? Reka bentuk topi tu, apa namanya? Siapa tahu? Reka bentuk topi tu lah. Namanya adalah berbentuk larus. Macam ikan. Ikan tu pun dipanggil larus. Streamline. Berbentuk larus. Streamline the shape of helmet must be streamline. Kenapa kena streamline? Mengurangkan rintangan udara. Betul Adam. Lagi apa lagi yang boleh pakai? Aerodinamik. Aerodinamik kedudukan dia membongkok. Boleh. Membongkok dengan aerodinamik. Okey, aerodinamik dengan aerofol berbeza ya. Aerofol tu sayap kapal terbang. Sayap kapal terbang yang kita nampak tu ini namanya aerofol. Aerodinamik macam kereta. Kereta lumba. Ini namanya aerodinamik. Kalau kita pun boleh jugalah membongkok, membentuk aerodinamik pun boleh. Okey, baju macam mana kita pakai? Baju yang ketat. Baju yang ketat. Ketat dan menampak aurat dia. Ketat dan seksi. Okey, kenapa ketat? Mengurangkan rintangan udara. Betul, mengurangkan rintangan udara. Boleh je korang bagi reason a few yang sama. Lepas tu membongkokkan badan. Apa lagi 4 markah, satu lagi. Reka bentuk. Okey, bolehlah. Reka bentuk aerodinamik. Reka bentuk basikal atau aerodinamik boleh pakai. Sebab dia macam bongkok sikit kan. Reka bentuk basikal aerodinamik. Lagi apa tu? Gear. Betul, gear. Boleh masukkan mechanical gear. Boleh dilaras. Ataupun boleh diubah-ubah mengikut keadaan. Okey, Ibrahim. Bagus. Okey guys. So, cikgu rasa itu je lah kot. Dan apa-apa lagi yang logik, korang boleh masukkan sahaja. Okey, nak tanya apa lagi guys? Okey, definasi. Kebanyakan definasi kita boleh pakai formula sahaja. Contohnya, pecutan. Tengok formula dia. Pecutan apa? A kan? Acceleration. A sama dengan V tolak U bahagi T. Betul tak? Okey. Kalau korang ada tengok macam ni, kalau ada tolak macam ni, ini namanya adalah perubahan. Ini namanya adalah perubahan. Kadar perubahan. Kadar perubahan. Change of. Change of apa? Change of velocity.
Kadar perubahan hal laju. Okey. Yang ini namanya adalah kita boleh panggil dia per. Ini adalah unit masa. Jadi bila kita buat ayat, kadar perubahan laju per unit masa pun boleh. Cuma masa ni special sikit. Masa ni kita boleh panggil dia sebagai kadar ataupun rate. Ada masa je, kalau kita bagi dengan masa, kita boleh panggil dia sebagai rate. Kadar. Jadi kita boleh buat pecutan ialah kadar perubahan hal laju ni. Kadar ni. Kadar ni menunjukkan kepada masa. Sepatutnya tak payah buat kadar ni. Atas ni sepatutnya perubahan laju saja. Jadi kadar tu menunjukkan adanya masa. Jadi kadar perubahan hal laju. Okey, macam ni pun boleh. Ataupun kita boleh buat perubahan hal laju per unit masa sesuatu objek. Okey, boleh. Okey, kita test. Kalau katakanlah F sama dengan MA. Tak nak. Kalau kita buat hal laju, apakah definisi hal laju? V sama dengan sesaran S bahagi T. Definisi dia apa? Atas ni adalah perubahan sesaran. Sebab dia berjalan kan? Dia berubah lah tu. Sini adalah per. Bahagi tu per. Sini unit masa. Okey, jadi definisinya hal laju adalah perubahan sesaran per unit masa. Dah settle. Okey, ni kalau bahagi. Kalau darab, contohnya macam F sama dengan MA. Daya ya. Daya ialah jisim. Darab ya. Darab panggil apa? Darab ni adalah hasil darab. Hasil darab acceleration, pecutan. Jadi kita pun buat daya ialah jisim ataupun hasil darab jisim dan pecutan sesuatu objek. Okey ke guys? Jadi untuk darab korang guna hasil darab. Kalau untuk bahagi korang guna per sahaja. Itu antara definisi selemah-lemah iman lah. Daripada nak hafal semua mana ingat. Tapi tak semua boleh pakai macam ni. Kebanyakannya boleh pakai. Tapi macam kalau tanya elektromagnet. Kena hafal lah sikit. Benda-benda yang a few tu adalah kena hafal. Tapi kebanyakannya kita boleh tengok formula je. Dan kita boleh bagi definisi. Okey Adam kan? Adam pakai macam ni Adam? Awak pakai macam ni tak masa exam dulu? Ke ada cara lain? Saya pakai cara ni. Pakai ini ya, insya-Allah guys. So, kebanyakannya boleh pakai. Tapi kalau tiba-tiba keluar yang kita tak hafal, kita redha lah kan nak macam mana. Sebab kita tak mampu nak hafal semua benda. Banyak kita belajar ni kan. Fizik, kemis, bio lagilah nak kena hafal dan sebagainya. Jadi kita buat mana yang kita mampu sajalah. Okay guys, so sebelum kita bersurat ada persoalan untuk malam ni?